Jadi pada tiap-tiap tahun, MM2H ini memberi sumbangan kepada ekonomi negara kita sebanyak 4 bilion satu tahun. Oleh hal yang demikian, maka MM2H ini merupakan satu sektor yang semestinya kita pertahankan, dan kalau boleh kita mesti mempermudahkan untuk mereka menyertai MM2H ini. Tapi pada akhir-akhir ini kita dengar iaitu bahawa KDN dikatakan diura-urakan akan mengambil alih MM2H ini diletak di bawah KDN dan tidak lagi di bawah pelancongan. Saya merasa begitu bimbang, iaitu kalau sekiranya diletak di bawah KDN yang akan menguruskan segala, memproseskan segala perkara-perkara yang perlu diberikan untuk mendapat keizinan. Ini akan menyebabkan iaitu bahawa dia punya penglihatan dia terhadap MMH2H ini berbeza kalau dia letak di bawah Kementerian Pelancongan. Kementerian Dalam Negeri akan melihat kepada safety dan security negara, dan saya difahamkan iaitu bahawa inilah sebabnya selalu apabila dulu dianya diproses oleh Kementerian Pelancongan, kemudian dihantar kepada Kementerian Dalam Negeri, Immigration. Setelah proses itu dijalankan, akhirnya Immigration menolak tanpa memberi sebab mengapa permohonan itu ditolak. Walhal unit MM2H di Kementerian Pelancongan telah melihat perkara itu, telah menjalankan segala proses untuk memastikan iaitu supaya tidak ada perkara yang boleh menyebabkan peserta itu menjadi threat kepada negara kita. Tetapi yang mengeluarkan keizinan nanti ialah Immigration, dan selalunya Immigration menolak dan kadang-kala tidak memberi alasan di atas penolakan itu. Jadi sekarang pula kalau dahulunya MM2H di bawah Kementerian Pelancongan menghadapi masalah yang telah saya sebut sebentar tadi, ini kan pula kalau MM2H unit itu diletak pula di bawah Immigration. Saya kira permohonan akan bertambah banyaklah yang akan ditolak oleh pihak Immigration. Tuan Ibu Ketua, kita jangan fikirkan iaitu bahawa setiap orang yang mahu duduk dalam negara kita ini ialah kerana mereka akan melakukan sedikit sebanyak kesalahan yang akan merupakan threat kepada negara kita. Sepanjang yang saya tahu, daripada 57,478 orang yang telah menyertai program MM2H dalam negara kita ini, tidak seorang pun yang telah disyaki ataupun didakwa di atas kesalahan terhadap negara kita ataupun merupakan threat. Tidak siapa yang telah dibawa ke mahkamah, disiasat. Daripada 57,000 ini yang disiasat, mungkin tidak ada seorang pun yang telah didakwa oleh kerajaan sebagai orang kata threat to the country. Jadi saya tidak faham mengapa satu sektor yang cukup penting kepada kita yang menyumbang 4 bilion ringgit satu tahun nak ditukarkan sekarang ini letak di bawah KDN. Saya difahamkan itu bahawa di bawah KDN ini ada peraturan baru itu telah pun menyatakan nak dikenakan peraturan-peraturan ini kepada mereka yang telah pun duduk di negara kita semenjak tahun 2002 ataupun sebelum ini yang duduk di negara kita dengan syarat yang lama. Tapi saya difahamkan itu bahawa mereka ini juga akan diperkenakan dengan apabila datang renewal dengan syarat-syarat baru. Dan saya difahamkan di antara sebab yang akan ditanya nanti ialah kalau dia nak renew, akan ditanya mengapa kamu mahu renew
kamu punya keizinan duduk di negara kita. I think this is ridiculous. Why do you have to ask somebody why you want to renew your stay under MM2H program dengan izin? Wah, dia duduk di sini lama dah. Ya, sudah lama. Dan memang tidak adil lah kalau iaitu bahawa ditukarkan peraturan setelah dia duduk di sini begitu lama, tidak menjadi masalah kepada kita. Sekarang ini nak dikenakan pula dengan peraturan dengan syarat-syarat yang baru. Saya mendapat tahu itu bahawa di bawah syarat-syarat baru ini, kalau dahulunya tidak dikena pun, orang kata apa, tidak dikenakan iaitu minimum stay. Dulu kita bagi orang tu duduk di sini tak ada minimum stay. Sekarang mesti ada minimum stay 90 hari pula. Kita kena ingat, kalau orang tu suka duduk dalam negara kita, apa salahnya? Visa dia setahun sekali ke, you renew lah. Tapi sekarang kena mesti 90 hari saja, tak boleh lebih. Kita panggil dia duduk di negara kita dengan membawa wang, dan dia suka negara kita. Dan Malaysia adalah di antara negara yang dianggapkan sebagai a good place to retire. Saya lihat daripada segi retirees di Amerika, meletakkan negara kita top 5. Ya, dulu 2018 top 5 countries to retire for the Americans. Mereka pertamanya Panama, keduanya Mexico, ketiganya Ecuador, keempat Malaysia, kelima Colombia. Malaysia sahaja sebuah negara luar daripada benua Amerika di mana orang Amerika suka tinggal di sini. Dan mereka tidak ada masalah pun dilakukan terhadap keselamatan negara kita. Tapi hari ini kita nak bagi tahu kepada dia, kalau nak datang negara kita cuma 90 hari saja. Dan saya tengok pula peraturan baru hanya diberikan kepada mereka yang di antara umurnya 39 tahun sampai 40 lebih. Walhal program ni dulu mula-mula kalau kita ingat ialah Silver Hat Program, iaitu orang yang sudah nak retire, dan dia nak retire, dia nak keluar dari negara dia, nak duduk di Malaysia. Ini Silver Hat. Tapi syarat yang telah diberi baru-baru ini ialah iaitu bahawa mereka ini terdiri daripada disyaratkan mesti berumur di antara 39, kalau tak silap saya, hingga 45 ke 49, 35 to 49 years, mereka yang nak menyertai ini. Tapi macam mana dengan orang yang 50 tahun ke atas yang nak retire? Program MM2H ini asalnya dulu daripada Silver Hat Program. Rambut silver ni maknanya orang pencen lah. Tapi sekarang kita tak bagi. Wahal orang inilah yang mula-mula dulu yang kita panggil untuk duduk di negara kita. Wabi minta rumuskan, Wabi. Ya, okeylah. Jadi saya cuma nak minta kepada kerajaan supaya janganlah menyusahkan kepada orang yang datang ke negara kita yang kita panggil untuk mereka menyertai. Yang kita bimbang pada hari ini ialah bukan Malaysia sahaja merupakan tumpuan kepada orang yang nak datang retire di sini. Kita ada Indonesia, kita ada Thailand di utara kita. Maka oleh kerana itu saya minta supaya Kementerian Dalam Negeri tolonglah, janganlah fikirkan iaitu bahawa setiap orang yang datang ambil kesempatan untuk MM2H ini, duduk negara kita ini, merupakan orang yang potensi menjadi threat kepada keselamatan negara kita. Kita harus jemput mereka, permudahkan, dan mereka menyumbang kepada negara kita setiap tahun 4 bilion. Dan kalau mereka yang ada pada hari ini tidak puas hati dengan peraturan yang baru yang kita buat, kalau mereka jualkan harta mereka, mereka keluarkan dia punya deposit semua dan lain-lain lagi, kita akan kehilangan 48 bilion ringgit yang akan keluar daripada negara kita, yang dibawa keluar pergi ke negara lain. Jadi Tuan Yang Ketua, saya mohon menyokong, tetapi saya minta kepada kerajaan supaya kembalikan balik MM2H ini balik kepada asal, kepada Kementerian Pelancongan,
dan Kementerian Dalam Negeri hanya menolaklah iaitu permohonan itu kalau benar-benar ada fakta, evidence yang menunjukkan itu bahawa mereka ini merupakan threat kepada negara kita. Tuan Ketua, saya mohon menyokong. Terima kasih.